Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Ilal musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ataupun pada petang ini sama-sama kita dapat dapat masa bagi kita untuk saya nak beri penjelasan tentang masalah hubungi yang telah lalu daripada serangan-serangan terhadap akidah salah ataupun aduk serai aduk kata wahbiyah ke apa tu. Saya dah jawab mari dah setengah-setengah tu. Pada lagi tu saya pun nampak kata kalau benda tu tidak sebenar mestilah saya kena jawab ataupun wajib saya jawab. Dia mau nak terima tu saya terima tu, tak ada apalah, terserah lah. Saya ni sebagai tunai kewajipan. Jadi dalam sambungan dulu tu, salah seorang ahli ilmu tu dia mari nak royak kata Tuhan ni tak tahu mana ni, dia oi kisah dahriyah daripada kisah Abu Hanifah dengan Hamad. Bagaimanakah ia ambil alasan tu betul ke tak dengan perkataan Abu Hanifah sendiri tu. InsyaAllah ta'ala kita mari dengar apa dia kata, pasal dia nak beri penjelasan insyaAllah ta'ala biiznillah. InsyaAllah kita mari dengar lebih kurang tadi. Dengan musyabbihah dah keluar tubik dah ni. Musyabbihah keluar tubik dah. Masa tu dahri hebat sangat duk main dengan tok guru dia nama Muhammad. Jadi tok guru dia nama Muhammad saat ni tu siapa ke? Nah, balah dengan dahri han itu sebab dahri ni ia menzahirkan ayat-ayat Al-Quran, turut zahir ayat. Turut zahir ayat. Jadi di sini orang panggil golongan musyabbihah. Timur dah. Bukan timur masa ni dah, bahkan masa Khulafaur Rasyidin, masa Sayyidina Umar pun dah timur dah. Tu, timur dah masa Sayyidina Umar. Siapa tu? Iaitu golongan musyabbihah. Yang mana kita tahu Abdullah Subaik ni Sayyidina Umar apabila sahabat-sahabat mari cerita kata Alhamdulillah. Jadi kita dengar mari dah riwayat kisah dahriyah dengan Abu Hanifah. Dia royak pada masa tu dia katanya musyabbihah tu dah lah. Sebagaimana kisah dahri dengan Abu Hanifah masa guru jana Muhammad, dia kata kerana dahri ni adalah turut zuhir ayat. Kena ke tak dia kata kita? Jawabnya tidak betul. Bismillah wa bihi nasta'in. Hak dia kata dahri tu turut zuhir ayat itu salah. Kerana dahriyah ni bukan turut zuhir ayat Quran. Ia tak beriman dengan ada Tuhan tu dahriyah. Sebagaimana Quran ayat di wama yahlikuna dia. Yuhlikuna ke yahlikuna? Yuhlikuna wa ma yuhlikuna illa dah. Tidak hak binasa kami tu melainkan masa. Dia ni sebab tu dia gelar mazhab dahriyah, ya tak ada Tuhan masa yang boleh segar kita, boleh hidup, boleh mati. Tadi dia bukan masalah zahir ayat Quran, itu salah cara huraian. Tak patutlah bagi ahli ilmu kecil lah tu ngajar sebar masyarakat benda tak sebenar. Yang kedua dia kata dahri ni adalah musyabbihah yang timbul pada masa tu, masa Imam Abu Hanifah tu musyabbihah timbul pada masa tu. Bukan musyabbihah dia ikat tu tak ada. Orang panggil zanadikoh ni mulhidin, ilhad tu. Sungguhlah tu. Tu tak kena dua tu tak kena berlaku dah tu. Tu dia. Lepas tu maksud dia royak kisah dahriyah ni lah mana baik. Saya pun kita nak baca nak tengok hak sakut dengan mazhab dahriyah dengan Ibn Abu Hanifah ni sungguh ti ke tak kisah tu. Baik deh. Ni kita klik tengok pada kitab. Ingat, kitab ni saya ni nak royak bila mau tahu kata. Semua kitab ni saya ni sebut kata hadis sahih okey. Quran sama Allah dah kita kena wa ala ra'si dah. Hadis sahih pun ala ra'si. Kita kena terima lah mana semata-mata pun. Dengan makna hadis sahih ke hasan ke hasanul sahih kok lah. Ada pun kitab sana tu memang riwayat dah lah kitab tu, bukan semua betul. Lain pada Bukhari Muslim ada salah silap gitu, ada betul ada tak, tu memang riwayat sendiri dalam fatwa dia. Nampak dah tu. Memang riwayat dalam fatwa dia lain pada Sahih Bukhari Muslim. Ya Sahih Bukhari Muslim pun ada lagi lah kokek sikit-sikit tu. Tapi dia mau kira umum lah pakai molek belaka tak ada. Tu maknanya.
Supaya tu juga mari tengok kita. Buku kisah Dahriyah ni tengok. Dia cerita kata mazhab Dahriyah dengan Abu Hanifah ni banyaklah tempat kita duk jajah benda ni tu. Jajah benda tidak sebenar je panggil baik. Saya buka tengok kita mengaji kita Aqidatul Najin. Yang mai kecek apa Aqidatul Najin, saya mari tengok. Tu. Dia katakan di sini. Tak kalau yang mai royak sakut paut dengan mazhab Dahriyah ni. Dia katakan pada muka 7. Pada muka 7. Jadi nak royak sini dia katakan ada muka 7 ni insya-Allah. Balik 1 2 3 4 5 7. Ni. Jadi yang royak katanya tentang masalah orang mulhid. Orang mulhid ni sepatutnya eka tu tak ada lah mudah-mudahnya. Payah warilah kisah dia katanya dan seperti barang yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri datang ia pada zaman Hammad, guru Imam Abu Hanifah. Tu dia. Nak ayat tu cerita mazhab Dahriyah dengan Imam Abu Hanifah tu guru Hammad tu adalah cerita dihikayatkan main dengan surah Tamri. Dia cerita ke sahih tak sahih tu tak ada pihak aku. Apa boleh kita nak pakai ambil saya kisah ni wang akidah. Jadi akidah ni mana tak tahu mana lah akidah hak demo kata mazhab Dahri dengan Abu Hanifah ni. Tu dia. Ni nak ayat kata kisah pun tidak sahih, lepas tu nak ambil wang akidah pula. Dihikayat dicerita. Tu nak ayat tak boleh ambil wang akidah semula kita nak ambil dalil kisah Abu Hanifah dengan Hammad ni. Tapi hak ni banyak demo dakwahnya. Tapi benda ni tu kita ni orang surah Tamrik ni dihikayatkan ada nama cerita. Ada demo kata makna gitu pas dia tak wani aku kata riwayat ni sahih. Tak ada aku kata riwayat, tak ada video mari aku kata riwayat ni sahih. Tapi jelaslah balik ulama hak kaji dia kata riwayat tidak sahih. Kerana berlagu dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Dia maksud juga kalau kita ngaji kita Darus Sami ni tu lain-lain. Ini Syekh yang panggil Syekh Daud sendiri pun dia uri juga tentang masalah kisah Abu Hanifah ni duduk pada muka 15. Dia uri juga. Tu dia. Di antara kisah dia kata sini, di antara kisah juga tentang masalah berlakunya Abu Hanifah ni dengan Dahri saat itu. Pak akhir dia uri cerita lah mana. Cerita kata sininya kita nak ambil satu tempat kita nak bersakut dengan akidah kita lah. Dia kata sini. Jadi maksud di sini dia katakan sikit. Tu dia. Dia katanya adakah Allah itu mawjud? Tuhan ni ada ke tak? Tu dia. Jadi Dahri tanya Abu Hanifah. Ni cerita dia mau ayat ni ngerti ke tak tu tak ada pihak aku kata sahih. Dihikayatkan ada nama cerita. Tu dia. Jadi maka jawab Abu Hanifah bukan kata ia. Itu jadi adakah Allah itu mawjud? Maka jawab Abu Hanifah bukan, Allah ada. Kata ia Dahri, di manakah ia Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Kata Abu Hanifah tiada ada tempat baginya. Tak ada tempat bagi dia, bagi Allah tak mana. Tak ada tak mana. Tu dia. Kata ia Dahri, betapa ada mawjud tiada ia bertempat baginya. Benda ada tak ada tempat, tak ada mana boleh ke? Tu dia. Sedap Dahri pun. Kata ia bagi dirimu. Abu Hanifah kata, kelik tengok dirimu sendirilah. Dalilnya. Dalil duduk dirimu sendiri. Dalil apa? Abu Dahri kata, di mana dalilnya? Mana dalil? Kata ia Abu Hanifah kata, iaitu tiadakah pada dirimu itu nyawa? Mu ada nyawa ke tak? Maka kata Dahri bohkan. Ada. Kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Nyawa duduk mana? Di kepala kamu kah atau ada di perut kamu? Kah? Dia nyawa duduk di perut ke duduk di kepala? Atau di kaki kamu kah? Di kaki ke di mana? Maka tercengang pula Dahri. Ayat Dahri dengung. Awak kata gitu. Anak ayat Abu Hanifah tanya kata, nyawa duduk di mana? Duduk kepala ke, duduk perut ke, duduk kaki? Ruh tu. Kemudian menyeru Abu Hanifah. Abu Hanifah kata dengan laban, cuba ori susu boleh sebekah, boleh semakau ori susu. Ori susu dia mau ori susu duduk le gelas itulah, susu duduk le gelas. Maka berkata ia Abu Hanifah kata, tiadakah pada susu itu minyaknya? Dalam susu ni ada minyak ke tak?
Tu dia. Kata dah ribuhkan minyak dah. Kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Minyak duduk di mana? Di atasnya atau di bawahnya? Minyak duduk di atas ke duduk di bawah? Maka tercengang pula ia tak boleh jawab duduk di mana. Maka kata Abu Hanifah, tiada seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada susu. Abu Hanifah kata seperti itulah. Nyawa mung pun tak ada tempat di tubuh mung, minyak pun tak ada tempat di susu mung. Demikian lagi tidak dapat pula, supaya itulah tidak dapat pula bagi Allah di dalam kau ini tempatnya. Tuhan seperti tu. Bagi Allah dalam kau ni tak ada tempat dia. Jadi kok tu. Tu dia. Ya gimana kok tu. Gimana Tuhan tak suruh mana gitu. Tuhan ya kata tu lah kisah, tapi kisah ni tak ada sahih ni. Sebab itulah kita ayat dah kalau kisah ni tak ada sahih. Artinya Tuhan dia pun tak ada aku kata sahih. Bahaya mai pun jalan tamrid dah dihikayatkan, ada cerita. Apa maksudlah mana sini? Maksud sini cerita ni ya ayat kata dahri kata tak tahu. Hak cerita hak sungguh ni, hak dia meroyak kalau cerita walaupun cerita tak ada sungguh dah, tapi cerita hak mari sungguh dahri kata, dahri jawab kan. Dia tanya, adakah nyawa mung duduk di kepala keduk kaki? Dahri jawab, pada semua tu hal aku ni. Yang dah berlaku kalau mau tak mati kak. Nak kata? Yang duduk ni. Tu dia. Lepas tu mana tu minyak dalam susu? Ada sebahagian susu ni ada, satu juzuk daripada susu ni ada duk mana-mana. Lepas tu dah jawab itu. Nampak? Tu nak ayat kata, ya ayat ni kata dah tercengang. Hak sungguh bukan. Nak ayat sini kata kalau lah nak ambil faham benda ni, kisah ni makna terhadap le tu. Terhadap le apa? Duduk dalam tubuh kita ni, tapi tak tahu mana. Nak kata? Duduk kaki kita tapi duduk dalam tubuh ni, supaya nyawa ada dalam tubuh ni. Nak kicok di mana? Sini. Tak sungguh nyawa ada berlaku lagi dah hidup ni. Nampak dah tu? Cuba tubik nyawa. Tak gerak sabuk lah. Tu hakikat sebenar. Kisah ni pun dia panggil tak betul dengan wakil dia panggil. Dan lagi pula dia katanya, sini. Hak sungguh, taklah tu dak. Lepas dia kata susu. Ni susu dalam bekas ni. Mana minyak? Ada tak minyak? Ada. Lepas tanya Dahri. Kata Dahri tengok. Dahri kata minyak ada dalam ni. Satu juzuk daripada ni ada minyak. Ada berlaku di mana? Jadi berarti kalau gitu, kalau lah mau nak banding gitu, orang kata hari gitu, ada berlaku. Ada berlaku dalam susu. Tapi duduk di mana? Duduk ni. Mana? Duduk ni. Kalau gitu berarti itu ada dalam makhluk akidah ni. Akidah bukan akidah ahli sunnah. Faham tak tu? Akidah terhadap fikul makan lah ni. Sebab nyawa duduk dalam tubuh kita. Cuba kita tanya bomo dunia ke ni. Adakah nyawa duduk kepala saja, kaki tak ada? Bomo jawab atas semua rupa dia kita ada nyawa. Kalau kita dah hidup. Mereka mati yang makhluk dia, makhluk amat tu. Tak ada tu. Nampak tu? Itu dia. Sebab ni super sulit tu. Hakikat sebenarnya bukan tak betul. Hakikat riwayat sebenar tu dari hak sebut hak sahih ceritanya dari itu Abu Hanifah ayat tahu fi kulli makan. Nampak dah? Ilmu tahu segala tempat. Dari tempat tahu geno itu lalu. Segala tempat tu. Dalil mana tahu belaka. Dalil ruh mung duduk di tubuh mung tu lah. Apa makna ruh tubuh mung? Ada belaka semua tempat. Tahu semua tempat tu mana? Baik susu mari. Susu ada tak? Ada tak minyak dalam susu? Ada lah. Ada semua dalam susu tu. Nampak tak tu? Ngerti tak? Alhamdulillah tu hak sungguh. Ni. Jadi pihak kisah, kalau pihak kisah Abu Hanifah ni, ia nak genafi tu tak suruh mana. Padahal dak kalau nyawa duduk dalam tubuh, kalau itu ada dalam kau dalam alam. Minyak dalam susu tu ada dalam kau dalam alam ni. Ya kok tu. Akidah Mu'tazilah panggil ni. Fikul makan tak ada. Ada. Tapi macam mana nak tunjuk tahu putihnya? Tak ada laku. Mana kita? Wahyu kata dia makin lagi tiada dapat pula bagi Allah dalam kaum ini tepatnya. Betul. Kalau nak gibit saruk katanya, Tuhan tak ada dalam alam, betul tu. Kerana Tuhan ada luar alam. Tuhan ada belum berada alam lagi. Kembali Tuhan alam suku ada dia. Saruk lah tu sana. Nak saruk kata Tuhan tak mana tu tak lehnya mana kita. Wahyu kata Abu Hanifah kata kita, mana riwayat tak ada. Riwayat Abu Hanifah semua banyak lagi tak sendiri. Ni dua buah kitab ni dia. Nak ayat kata cerita ni aku kata hikayat. Mana kita nak
nak pergi kata tua kita tak salah sangat tak boleh sebab ia mai royak dah sirah tamrid dah dihikayatkan. Tak itu. Tu dia ya sirah dah. Tu mana padahal dia tak ada oleh Quran kata. Kita gitulah. Posisi banding lah. Sebab banding kata masuk ke kebun bunga lah kita ni, ambil bunga, ambil molek bunga kita sebuah ni kita tengok, napa hak molek kita terima, napa hak tak molek kita tak boleh terima, napa hak bungkuk-bungkuk kita royak tu benda tu tak comel mana kita bunga ada bunga hak molek, ada bunga hak segar, ada bunga hak layu, ada bunga hak makan ibu, ada bunga hak burau, kita tak siap tu. Tapi bukan tak masuk tu bunga tu sebab apa? Sebab ada hak tak molek dah. Tu dia. Nampak kita aku dah dasar kita Imam Nawawi sendiri royak dah kata lain pada kita Bukhari Muslim ada berlaku lah. Nak kata ada dhaif, ada sahih, ada mawdu', ada tu kita nafi tak boleh. Maka cerita ni tidak sahih. Tulis sendiri pun orang dengan surah tamri sama ada kita Najih hak Zainul Abidin pun jelas ya orang dengan dihikayatkan, diceritakan, tak pelik bagi kita. Pasal kita tengok hak Imam Abu Hanifah sendiri. Abu Hanifah sendiri mai kita tengok dalam kitab dia. Hak bab istiwa ni bab tertinggi tak Abu Hanifah katakan tu. Dalam kitab ni Abu Hanifah sendiri dia katanya, kalau tengok dalam kitab dia Syarh al-Wasiyah ni pada muka 10 ni dia katanya wa nuqirru tu maqulul qari wa nuqirru kami ikrar bi anna Allah Taala dengan bahasa Allah Taala al-arsy di atas arah tertinggi di atas arah min ghairi an yakuna lahu hajah, daripada ketiadaan bahawa adalah bagi Allah tu berhajat pada arah. Tertinggi atas arah tu tak ada berhajat kepada arah, kerana tak ada dulu lagi arah baru buat saja. Tak kata. Tu makna dia nya. Gitu kan. Tu dia. Dengan mana jelas. Dia tu bahaya kata berhajat tepat tupai duduk sila lendik sudah bahang saja tu. Tak kata. Dia kata duduk tetap tepat sila lendik itu tak ada nari tani kita tak ada habuk nari Thailand kita. Malaysia pun tak ada, cuma ada seorang selacak lidah kita tak boleh buat kira lah. Ni dia ambil orang selacak lidah tu buat hujah tahu ramah tak kena lah tu. Perangai lalak lah. Tak ada, ambil buruk. Lepas tu kita tahu ramah gitu. Tu tak boleh lah tu. Kilatul adab. Lebih lagi tuan mati dah. Tak kata. Kita buat jaja dalam sorok untuk seluruh dunia. Orang panggil Zallatul Alim ni belah yang gelecah tu kita belah dia tu. Nampak dah tu sabukul lisan tu telatah lidah tu kita jangan buat dasar untuk orang lain semua tu jangan lakukan tu hak makul ka bagi Imam Abu Hanifah sendiri jelas dah tu jelas benar. Lepas tu kalau tengok siapa syarah dia kok hak Izzuddin lapis ni hak akidah syarah akidah tauhid juga jelas dia katanya sebut atau tahir kok maka wa fauqahu di atas segala makhluk dah dia kerana Allah ni Allah ismiyah ni mana fauqa Allah al-arsy atas arah tertinggi tak ada tu dia baik kalau gitu jelas Imam Abu Hanifah di ikrar aku. Cuma ulama kita mari katanya mari tafsir kata al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yusbitu istiwa Allah ala arsyihi wa uluwahu ala khalqihi. Jadi makna tersyarah daripada kata Abu Hanifah ni ulama belakang mari syarah kata Imam Abu Hanifah ni menetapkan tertinggi Allah Ta'ala di atas arahnya dan ketinggian di atas segala makhluknya. Tu alama yaliku bijalalihi, di atas barang yang sesuai bagi kebesaran Allah Ta'ala wa azamatihi dan keagungannya. Jelas. Tak ada geka atas ni pun mu'atilah dah ni kata tak ada atas dah ni buat cerak dah. Jelas dah. Buat nafi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi nafi juz'i dia panggil. Bukan nafi kulli dah. Sifat nafi juz'i mana ada isbat ada nafi, tapi Imam Abu Hanifah masuk dalam musbit, orang yang mengisbatkan istiwa Allah Ta'ala. Orang yang tak tahu mana ni orang panggil tu orang nafi. Jelas lah akidah tu orang panggil akidah tu menyalahi daripada ayat Quran hadis cerak dah tu cuma dia mau begitu gini tu lagi lah tak apalah tu maknanya. Tu kisahnya. Baik, yang kedua pula dia bagi kisah Hafiyah yang kedua ni, dia bagi kisah yang kedua pula kisah tentang masalah Abdullah Subaik. Dia katanya masalah lah mana berlaku terhadap Abdullah Subaik pada masa Umar bin Khattab ni, bagaimana cerita dia kita dengar sikit, lepas tu kita nak hurai jelas insya-Allah taala. Sayyidina Umar apabila sahabat-sahabat mari cerita kata Abdullah Subaik ni duk jaja duk royak kat dalam-dalam kota Madinah, kata Tuhan ni tu bertempat. Nah, bila dia hak ni tu duk kecek tentang
Nah, menyerupai zat Allah dengan makhluk hal itu, lalu itulah Sayyidina Umar dia sediakan pelepah-pelepah tamar. Nah, arajinan nakhil. Jadi ia cadar yakni pelepah tamar hal itu. Nah, suruh royak kepada Abdullah Subaik supaya datang jumpa dengan Sayyidina Umar. Bila mereka pergi royak kepada Abdullah Subaik datang kepada Sayyidina Umar, maka Abdullah datang, Sayyidina Umar dia cadar dah pelepah. Nyepiak dengan dia tak tahulah. Tu Tok Sey widuk kecek tentang Nah, tentang Tuhan saat itu menyerupai dengan makhluk. Turut zahir ayat. Tu dia. Jadi di sini kita boleh reti di sini kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Masa Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu bila dia kata man hasarallaha taala. Alhamdulillah. Jadi kita pun dengar dah lah. Dia kata tentang masalah sakut dengan Abdullah bin Subaik ni gapo dia wayak mari sini. Jadi alhamdulillah pertama kali dia wayak kata Abdullah bin Subaik ni adalah kata Tuhan tu bertempat. Umar murih ni dusta ni wallahi azim hadza rajulun kazzab, dusta juga. Saat ni dusta terhadap Dahri, kata Dahri tu turut zahir ayat Quran. Padahal dak Zahri tu orang mulhidin, orang eka ada Allah. Duk cara ada di mana ada tak ada tu, gitu Lepas ni dia kata Abdullah bin Subaik ni orang Tuhan tu kata Tuhan tu bertempat, tak ada wala kelimah sekalipun. Habis tu kena baca makulul kau, tak baca makulul kau tu duk bohong tu. Kalau baca makulul kau boleh orang tengok royak dia. Lepas kata yang kedua dia kata Abdullah bin Subaik ni menyerupai izzat Allah dengan makhluk. Bohong juga mana? Abdullah bin Subaik ni kita sebih, kalau sebih kupur selalu dah. Suruh taubat tak taubat pun nuh kat tekak, tak kata sajalah. Gitu. Tu orang hak menyerupai Tuhan tu kufur tu, suruh taubat tak taubat kat pakak kena bunuh lah. Bukan kata kata saja. Bukan kata kata denda dak. Kalau kata supaya Tuhan mana makul kau kata Abdullah bin Subaik ni kata itu zatullah tu mislu zatil makhluk, mana? Tak ada, patah pun tak ada. Hak tu yang panggil kata dusta lah ngajar. Makul kau tak baca mana gitu. Ni bukan sikit, 3 orang ahli ilmu di kawasan tani kita, di kawasan Thailand ni. Kalau saya dengar duduk dalam YouTube. Salah seorang ahli ilmu tu dia kecek juga wari dalam bab ni. Wari kisah Abdullah bin Subaik ni. Jadi wari kisah Abdullah bin Subaik ni ada terjemuh dari wak kitab ada siapa karya kitab arti dia royak Abdullah bin Subaik. Padahal dia royak Abdullah bin Subaik ni dia kitab atas ayat sifat Tuhan. Itu tempat tak kenanya. Padahal Abdullah bin Subaik ni buku lain, bukan buku duk bahaya Ar-Rahmatus Istawa, bukan duk bahas buku kata tangan Tuhan, muka Tuhan, tapi dia kitab atas ayat sifat. Hak tu tak kena. Dua lagi lah ahli ilmu juga tu ngajar dalam YouTube rubik tu. Dia kata Abdullah bin Subaik ni dia kata sakut pak dengan ayat sifat mutasyabihah, cara sifat mutasyabihah ni ayat Tuhan tangan muka ni kata Umar kata berdarah, dia kata jela belaka tu kecek mulut baba gitu ya. Isi tak baca, kalau baca pergi ke lain. Hak tu tak ada amanah yang ngajar panggil. Auzubillah min zalik. Masya Allah, pan agak pinjau lagi kalau orang ahli ilmu duk macam ni kok. Duk baca ikut dari ni, faham tu anak murid nak pergi ke mana? Kalau perangai lah ni kok anak murid perangai nak pergi ke mana? Sebab itulah kita tengok duk taklik di YouTube tu bukan perangai molek tu. Ada kata betul ilmi dah kata begini maki ni kata huduh. Mari mana lah tu? Panggil mari daripada tidak ada hidayat dah tu. Mana gitu tu dia. Tak ada. Bukanlah Abdullah bin Subaik ni tak ada kata kita, tak ada kata Tuhan bertempat, tak ada kata Tuhan semua makhluk, tak ada. Gini, kalau dia mau kata ada, orang baca nah mari, hatta dalam kita, tak pun dalam suara kita ni, pak kita nak hadiah duit. Kata kalau Abdullah Subaik kata Tuhan tu tepat, kita nak beri 1,000. Kalau kata Tuhan jumpa zat Tuhan makhluk, kita nak beri 200,000 situ. Dengan maknanya dia mau hatta kamu, hatta nama baca tak apa. Ada orang nak hadiah duit. Pas saya nak minta persen lah sikit tu, tak ada. Lalu 2.5 tak apa dah. Saya orang usaha ni, tak ada. 2.5 tak apa dah, kerana ahli ilmu kita ni, orang hak bawah kita ni, duk buat akhirat, orang buat haji murah, saya rakyat sama dah. Tiap-tiap tahun duit tu saja, nak kita alih lah ni. Nak beri hadiah dah kepada benda-benda hak dia mau nak bina agama ni. Pas saya pun nak minta persen juga, kata tu, bukan itu tak. Nak minta persen juga lah, kalau boleh dia mau rinah ni tu. 200,000 saya minta lah sikit tu. Dalam 20,000 tak apa dah. Tu dia.
bukan saya nak beri, ada orang nak beri ahli ilmu pak kita, ahli harta lah, orang nak khairat tu. Tu maknanya dah tak ada sungguh benda ni, benda dusta saja. Faham ngerti lah mana kita tengok lagi tak buku po Abdullah bin Subaik ni, Habib Umar kata insya-Allah taala kita tengok bagi tafsirul Quran al-Azim bagi Ibn Katsir Al-Hafiz Al-Jali dia panggil. Bukulah mana ni, tengok lagi tak dia ni. Jadi dari surah Zariyat dah, masya-Allah. Surah Zariyat dah. Surah Zariyat ni ya orang dah. Pakai mudah lah surah Zariyat, tak kena ayat juzuk tu. Surah Zariyat tafsir Ibn Katsir. Kalau hak tabuk saya ni juzuk 4 lah, muka surah akhir dah ni. Dia mai kata sini lah tu dia. Diceritakan ja'a Subaik At-Tamimi ila Umar bin Khattab. Jadi Subaik ni dia mari jumpa dengan Umar. Faqala ya Amir Mukminin, hey ketua, akhbirni an Zariyat Zarwah. Cuba royak makna Zariyat Zarwah ni makna gapo? Berkhabar aku lah nak royak tu. Jadi Umar katanya riyah, angin lah, angin kuat tu. Walaula anni sami'tu Rasulullah yaquluhu ma qultuhu. Kalau tak dengan Nabi kata, aku tak kata gini lah. Nak aku kata ni betul dengan Nabi kata lah. Tanya wadah, fa akhbirni an muqassimati amrah. Faham mana bawa yang muqassimati amrah mana apa? Padahal benda dia tak tahu dah, dia tanya buat subhat buat gelibuk gitu ya. Umar kata hiyal malaikah. Tu malaikat lah hak dia dapat terimanya. Al-jariyat yusra, mana apa jariyat yusra? Nanya mata. Umar jawab ta'assufun perahu. Tu dia. Jadi mu ni buatlah ni. Aku dengar dah kata mu duk ditanya orang kat kawasan Madinah lah tu. Kita tanya dia tu ni makna apa, ni makna apa. Tu dia. Wazariyat kita buat tanya gitu. Apa maksudlah mana, apa kandaklah mana. Jadi kita bukan faedah agama dak mu duk main ni. Mu kita buat tashabbuhnya. Kita kacau nak tahulah mana, tahu mana. Pas soso tanya pas soso. Lalu itulah yang katanya summa amara bidurbihi. Tak apalah ni riwayat ni kata Umar suruh dia kata dia. Fadaraba. Maka kata siapa luka siapa apalah. Nampak tu. Lepas tu kata dia ni orang seluruh Iraq apa dia. Lepas tu katanya klik lepas tu Musa Asy'ari ni jadi ketua sana dia. Wis juga tasawuf dia duduk sekali dengan dia ni, duduk nak kecek nak buat syubhat mata tanya tu kat tanya ni semua dia katanya fima yasalu ta'annutan wa inadan. Dia tanya tu nak itu ya kisah Subaik ni dia bukan itu dak, sebab Umar Murih ni bukan itu dak. Wa inna ma darabahu li'annahu zahara lahu min amrihi fima yasalu ta'annutan wa inadan. Dia tanya apa, tanya nak nganying, nak buat jadi degil gitu ya, buat syubhat orang ya, bukan tanya nak faedah agama dak. Ni nak ayat atau kisah sengoti tak ada sepatah pun. Kata Abdullah bin Subaik ni kata Tuhan bertepak buku Umar kata Tuhan supaya makhluk dah wala sikit pun dah. Cuma kita tanya orang panggil mutasyabih Al-Quran, bukan ayat sifat. Tak ada ayat sifat. Berkata dia duk ayat Ar-Rahman Istawa tu Habib Umar kata ada syarah kat tu. Ya bohong tu, syarah bohong. Sebab yadullah fawqa aydihim tu Umar kata dia. Sebab dia kata wajhullah, saya ada muka, saya ada tangan tu. Umar kata cip darah pala-pala tu. Bohong tu. Na'udzubillah min zalik. Belalah saya kata sungguh dah. Tak boleh elok dah, kerana benda dusta ni tak boleh mengajar. Manis sikit bunyi manis sikit. Kazak bunyi azak lah. Itulah tu. Kena payah. Kita nak kecek wadah. Itu mana kita. Tak ada tu. Ni ayat tu jelas balik Imam Ibn Katsir. Pas saya pun pernah baca lagi kitab-kitab pun. Tak ada satu pun ulama mengatakan Abdullah bin Subaik ni kecek tentang masalah ayat Ar-Rahman Istawa. Umar kata tentang masalah yadullah fawqa aydihim, semua ayat sifat tak ada walaupun sekelimu. Lagi carilah kaji. Sebagai saya kata saat ni apa benda, kalau benda tak ada sengerti kita akan nak hidayah, hadiah insya-Allah taala. Saya pun dapat boleh juga mana kita, bukan tersangka. Tu dia. Sungguhnya dia ayat sungguh dalam kisah Ibn Subaik sungguhnya ia panggil hak mutasyabih Al-Quran tu. Kalau kita tengok lagi tak hak muwafaqah bagi Imam Asy-Syatibi ni deh, ulama hak hebat di dalam bab ilmu fiqh baik. Dia ayat jelasnya kata hak berlaku gapo ya ta'ammal khabara Umar bin Al-Khattab ma'a Subaik fi su'alihinna an asya'a min Al-Quran. Jadi berita Umar dengan Subaik duk tanya manusia daripada apa perkara Quran ni, la yang bani alaiha hukmun taklifi, tak ada sakut dengan hukum taklifi dak.
Dua syubhat dah watak di ba Umar Umar ni nak mengajar adab bagi dia. Katok tu sebagai nak adab. Tak ada adab bagi dia saat itu. Tu nak ayat katanya. Adab bagi dia. Nak ajar adab gitulah, tapi Umar katok tahu mana tu jelas tahu mana kita tak tahu lah. Mana situ tu. Sebab itulah yang katanya kisah ni adalah masyhurnya, jelas dia kata sini dalam kitab ni serta dengan syarah dia, pensyarah dia. Dalam kitab ni juga pensyarah dia ni nama Allamah Bakr Ibn Abdullah pun syarah perkataan ni dia katanya tu apa oleh Umar kata tu dia katanya wa inna ma darabahu lima zahara lahu min halihi anna su'alahu su'al istishkal. Tanya nak buat miskin, nak buat jadi benda, padahal agama tak usah benda tu. Banyak kecek, banyak tanya nak buat miskin tak boleh dah tu. Tak ada. Bukan tanya ayat mutasyabihat, bukan ayat tanya ayat mustawah lah ada. La soal istishadin wastidlah, bukan tanya untuk nak irsyad ambil pengajaran, dan bukan tanya untuk nak ambil dalil. Kama qad yaf'aluhu katsiran min mutafassifat al-juhal. Sebagai nafsu al-sapu jahil keceklah ni. Wal mubtadi'ah ad-dallal fok bid'ah fok sesat dia cari pak ni. Kek kok tu, kek kok ni, kek kalau gitu, kalau gini tak kuasa tak boleh main kacau gitu. Maka kita minta tahajud lah lepas benda-benda ni. Yang ayat tu balik Imam Asy-Syatibi ni dia agak kata berlaku subai ni tak ada lain tak bukti. Berlaku supo dia tanya Imam Malik. Tak ada. Buat tanya Imam Malik lah tu buku tu. Sampai tu ya tu waqad kana Malik bin Anas yakrahul kalam fi ma laysa tatu amal. Imam Malik benci buku ni dah ni. Jadi nak ayat tu sama dengan Imam Malik murid sebab apa? Sebab seorang manusia pada masa tu tanya kaifiat Tuhan tak jelas tu dah. Mutasyabih sungguhlah tu lah kaifa bagaimana Tuhan bagaimana istiwa ada habis tu Imam Malik murid. Jadi kisah sama di antara Umar murid pada Subai, Saku daripada tu Imam Malik murid pada anak murid dia hak tanya benda-benda kaifiat sifat tak ada. Tu maknanya. Hak tu jangan ada ayat benda tak sebenar, naudzubillah min zalik, jangan insya-Allah taala. Tu dia panggil kata hak sakut bawa dengan masalah yang kedua. Insya-Allah taala kita mai dengar pula masalah yang ketiga apa pula dia kata lagi tentang masalah kedudukan ulama kita hari ni. Yang ketiga pula insya-Allah. Jadi di sini Ibnu Abbas di sini tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Apakah Ibnu Abbas kata? Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah hadi ahli samawati wa ahli al-ard. Jadi Allahu hadi ahli samawati wa ahli al-ardi. Tengok. Nak ayat kata di sini alhamdulillah. Makna kata dia sebut perkataan Ibn Abbas tu kata itu apa? Allah tu adalah nurus samawati wal ardi. Dengan mana hadi ahli al-samawati wal ardi. Tak apalah. Maksud yang ayat sini kata Ibn Abbas ada beri huraian dikandaki Allah nurus samawati wal ardi, Allah lah yang menunjukkan hidayah bagi ahli langit dan ahli bumi. Tak ada apa. Itu dia. Sebab kalau kita tengok tak ada apa, tak ada tempat selisih lah hal ini. Dikandaki nurus samawati tu jadi jelas, bukan berarti kata tempat nak pergi selisih di antara kita akidah kita lagi kata cahaya Tuhan duduk cerah langit bumi tak ada firman Tuhan lah tu no ayat Allah tak ada Tuhan jelas nur wajhillah tu kita akan dapat tengok cahaya wajah Allah Ta'ala. Tapi hak Tuhan ayat sini nurus samawati wal ardi tu dia tak ada apa lah, tak ada nafi lah, dengan mana Tuhan ada punya nur dan Tuhan juga tu boleh dipakai maknanya munawwiru Tuhan lah mencahayakan ahli langit dan ahli bumi. Dari segi cahaya wajah Allah Ta'ala tak ada, kita ada cahaya wajah kita, nur wajah orang mukmin itu ada cahaya nur wajah dia tu. Itu dia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bersih kata hadi tak ada salah, tak ada apa lah. Salahnya dalam hati itu jelas tu hidayah pada ahli samawati wal ard. Kita nak kata jelas, sebab kalau kita tengok balik ulama lughah pun dia kata gitu juga. Dia jelas dia katanya Tuhan itu adalah Zunnur, mempunyai nur sungguh.
Tuhan tu ada mempunyai nur yang menghidayahkan ahli langit dan bumi. Ataupun kita kata Tuhan tu juga nak mencahayakan ahli langit dan bumi, tak ada apa lah. Tak ada tempat selisih situ tu. Tu dia. Tu nak tafsir wilah tu. Tu. Mana itu. Kita tak ada bahasa habuk kata cerah Tuhan tu lah. Tuhan dah tengah hari orang tahu lah kata cerah matahari. Bukan cerah Tuhan. Bukan cerah nur Tuhan. Tak ada. Tak ada apa ada. Kalau kita mau tengok ayat lagi hak tafsir pula hak Dr. Wahbah kata kena dia sebut ni, kita mau dengar lah. Jadi tak ada berlagu kita. Nak royak di sini kata ni kitab ni orang panggil Tafsirul Munir. Tafsirul Munir ni iaitu fil aqidah wa syariah wal manhaj. Manhaj bagi Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Zuhaili ni tak ada dah. Orang hebat sekali, dia jadi rais. Nah, dia jadi rais kuliah rais kisim fiqh Islami wa madhahibihi wa mazahibihi fi Jami'ah Dimashq. Dia hak ni tu jadi rais kisim di Jami'ah Dimashq, iaitu di Jami'ah Damaskus. Damaskus ni iaitu ibu kota di Syria. Nah, Wahbah Zuhaili ni mati tak ada lama mana, dia baru mati ya. Tapi nak royak kata kitab dia hak ni tu banyak sangat kitab dia. Oh, kitab dia hebat-hebat, kitab dia besar-besar saja. Kita nak tengok di sini dia pakar makna majaz tentang ayat suratul Fathi hak kita duk sebut semua suratul Fathi ayat 10. Suratul Fathi ayat 10 yang mana Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili hak ni tu bagi huraiya kepada kita di sini. Saya nak baca di sini. Nak baca di sini dia kata ayat ni di dalam suratul Fathi ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Dia pakai yadun di sini isti'arah makniyah. Jadi isti'arah makniyah ni kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Hak ni kita kena ngaji balaghah lah. Ilmu balaghah ni iaitu bait 3. Tubik ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Maka ilmu bayan tu pula ia tubik tentang bab tasbih. Nah, kena ngaji tentang bab tasbih dan kita kena ngaji tentang bab isti'arah. Dan lagi pula bab kinayah. Nak royak kata bab isti'arah ni ia tubik isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Maka di sini dia katakan isti'arah makniyah. Jadi isti'arah makniyah ni wahia ma hudhifa musyabbah bih, ma hudhifa fihal musyabbah bih wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi. Nak di sini kata bagi dihazah musyabbah bih. Di sini nak kata syabbaha ittila'ullah ala mubaya'atihim bimalikin wada'a yadahu ala aidi ra'iyatihi. Ini nak kata dia tasbih ni. Tasbih tasbih Allah hak ni tu lihat Allah ke atas mubaya'ah mereka saat itu. Kenapa? Kerana Nabi serta dengan sahabat-sahabat hak datang daripada Madinah nak bagi Alhamdulillah. Jadi royak Dr. Wahbah ni masya-Allah, pujinya Dr. Wahbah tua hebat, ulama hebat, kitab banyak. Mana gitulah. Tak apalah. Baiklah, hak ketinggalan lagi tafsir Munir ni saya nak sebut juga. Jadi dia duk bahas dua belik kata Allah nurus samawati wal ardi. Dia juga sebut kata itu Dr. Wahbah katanya nurun tu dengan makna min itlaqil masdari ala ismil fa'il lil mubalaghah. Dia pun sebut juga. Kata nurun ni daripada itlaq lafaz masdar wa lafaz masdar. Jadi dia kata masdar tak apalah walaupun masdar tu nau. Dia kata itlaq masdar tu nak pada isim fa'il. Mana apa makna Allah nurus samawati wal ardi? Ai munawwiru kulla syai'. Tuhanlah we cerah ke semua sesuatu tu, we bercahaya bagi semua sesuatu tu. Tu dia. Tak ada apa lah kalau tu, tak ada kata tak wedak lah, masih duk pakai makna tu lagi lah. Allah mempunyai nur, Allah juga munawwir, tak ada apa, tak ada tak apa lah tu. Tak ada lagu dia simpuh tu. Tu dia ada Dr. Wahbah kata tu betul lah, mana gitu kan. Tak ada kenapa kata tak wedak. Kalau kata hadi pun tak apa juga, hidayah tu hidayah semati. Tuhan mempunyai nur, Tuhan juga hidayah. Afra' makna afra' daripada lafaz kulli, lafaz nur tu mana lafaz umum, lafaz bahdah mencahayakan. Cahaya tu di segi ni boleh masuk belaka. Tu maknanya. Ada pun
Dia mari dakwa Dr. Habah Zuhaili alain gapo tua tu alain besar kita banyak gapo tu tak ada apalah. Hak kita nak cara ni masalah bab akidah, masalah istiwa, masalah sifat Allah Taala. Tapi atas gimbit Dr. Wahbah kecek tentang masalah hak benda tak ada sakut dengan hal ni, sama setuju benda ni. Tu dia. Anta tak gimbit hak Dr. Wahbah, hak anta aku kata duk puji Dr. Wahbah orang alain besar kising ulama Syam demah tak demah orang kita banyak duk puji padahal baru mati jangan kata baru mati ya. Baru ni ya abang kita nak kita sendiri baik. Kita sendirilah mana kalau bab ayat sifat ni al-bidah al-munkarah. Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili Rais Qism al-Fiqh Al-Islami dia atas ni wa wazahibihi bi Jam'ah Dimashq Kuliah Asy-Syariah. Tengok Mudarul Maktabi tengok bab akidah lah mana kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili hang tak puji sana itu. Tak puji saja ya tapi bab akidah tak ada gimbik ahli perkataan dia. Sepatutnya kita nak kecek bab akidah kita gimbik perkataan dia lah maksud kita. Katanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili mai kecek khos kita dia al-bidah fil aqaid. Bidah dalam bab akidah. Ya bidah ni bab ibadat pun ada bidah. Nah itu akidah pun ada bidah. Kita nak pisah weh bidah. Bidah dalam mazhab, bidah dalam bab akidah. Banyak. Ada setiap mazhab kena pisah weh benda tu nak menjadi sunnah ke mana gitu. Dia kata kerana sini tangguh daripadanya dia sebut dia katanya tentang masalah ta'wil sifatillah ta'ala, tentang masalah ta'wil sifat Allah Ta'ala ni sama ada nak ta'wil dengan mana potong pakai makna baru ke pakai makna tafsir pun dia kecek khos satu bab dia kata mazhabus salafi. Tengok Dr. Habah Zuhaili kecek dalam kitab dia al-bid'ahul munkarah pada muka 23 dia kata kerana mazhab salah. Ni mazhab salah. Dia kata mazhab salah tak ada kali. Ada mazhab Syafi'i Imam Malik dah tak kena kecek lah tu. Mazhab khalas salah ni dia kita sebut yang bertambung. Ada ayat fatabi'is salihah mimma salafa je dah tu mazhab salah. Ni dia buat peling kata demo ni bukan salah pun hidup pun ni. Salah ni kurang 3 ni waktu masalah orang. Masalah minhaj ni suku itu kan. Peminhaj ahli sunnah kalau itu ahli sunnah masa dulu masa sunnah ni lah ni tak ada tak boleh jadi lah tu. Perjalanan mazhab salah ni kata isbatu sifatil bari. Isbat menetapkan sifat-sifat Tuhan tu. Isbat bukan orang panggil bukan tafwid. Tak ada tafwid sifat tak ada. Tafwid benda lain. Hak tu tukar takkir tu dalam akidah orang panggil mutaqaddimun Asy'ariyah itu mutaqaddim orang mutaakhirin Asy'ariyah mutaqaddimun Asy'ariyah ada tafwid surah makna rupa tu dia. Jadi tak ada arti tahap dalam Quran ni. Tu dia. Isbatu sifatil bari bima'anin taliqu bi zatihi ta'ala. Mengisbatkan sifat-sifat Tuhan tu dengan makna-makna mana yang layak dengan zatnya Allah Taala. Makna sesuai dengan Tuhan lah. Kita sesuai dengan kita. Tak ada. Jin sesuai dengan dia, setan sesuai dengan dia. Nak sifat sesuai masing-masing. Tak ada. Sifat wahnya sesuai dengan dia, sifat wah mu'taz sesuai dengan dia. Tak ada. Sifat wah duku sesuai dengan dia. Sifat wah lanah sesuai dengan dia. Sifat Tuhan sesuai dengan dia. Makna gitu kan. Fanu'minu bi asma'illahi wa sifatihi. Maka kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifatnya al-husna. Sifat Tuhan mulai itu. Alhamdulillah atas kandak Tuhan. Tuhan wajak atas kandak dah bukan Tuhan kecek tak ada kandak. Tuhan kecek atas kandak ia berlaku. Kandak Tuhan dah. Tidak tak kecek lah tu. Tuhan kecek lah ni nak lah ni. Tak hadir lah tu dia. Tu dia. Tu. Mufawwidina. Apa ni? Fia, mazhab salah ni. Salahnya hal keadaan surah mereka itu kaifiyataha akan kaifiyatnya kaifiyat fia. Kaifiyat sifat. Kaifiyat sifat tu ilallahi ta'ala. Hak surah tu kaifiyat sifat pada Allah Ta'ala. Bahawa apa boleh surah kaifiyat? Ilat pada apa? Sebab boleh mufawwidin surah likauniha kana keadaan nyo fia. Nyo kaifiyat tu minal mutasyabihi. Hak tu mutasyabihah. Fia nak ngerti. Mutasyabihah mana? Allazi ta'sarallahu bi ilmihi yang sedia untuk dia tahu. Kaifiyat tu untuk dia tahu tak dia tahu lain tak dia tahu. Kacau tahu pun tak tahu apa itu hak dia panggil kita surah tu surah benda tak boleh tahu tak ada oya nabi tak oya wazalika dan mulai dimakian isbat sifat tu mislu istiwa Allah Ta'ala ala al-arsy isbat Tuhan tertinggi Allah Ta'ala di atas arah bukan isbat lafaz
Istiwa mana? Makna yang layak atas lah. Tertinggi Allah Ta'ala tengah. Bukan mustaqor tepek tak tepek dah. Tak ada. Tepek tu pada makhluk. Tuhan kata wallahu ghaniyun 'anil alamin. Tak terkaya daripada alam semua. Mereka kata duduk tetap mana? Dia buat rekod sendiri nak nafi buat tak buat ni nafi terus. Tak ada turun mana. Ada atas ada bawah tak ada atas ada bawah tak ada lain tak ada lain. Matilah lalu dah. Tak ada ta'til kata hal tu, dah kata hal dah. Nampak tu? Tu dia. Istiwa Allah wa dhahik, sifat suka. Tak suka terhadap hamba dia yang berlaku sedih dah, tak boleh suka sebab tak sifat suka sifat makhluk. Duk kira makhluk. Hak tu yang kata dhahik tu sesuai dengan Tuhan yang liku bihi, mana dhahik yang sesuai dengan Tuhan. Wal ghadab. Tu wal ghadabi dah ada. Dan wal dhahiki wal ghadabi, marah sesuai dengan Tuhan. Tuhan marah terhadap hamba dia aku dia. Tuhan suka terhadap hamba dia nakal-nakal tu. Wal makti begitu dia. Marah juga kemurkaan. Wal farah gembira Tuhannya terhadap hamba yang taubat pada dia. Tu makna yang layak dengan Tuhan. Ma'abi ma'ani taliku bizatihi ta'ala wa ta'ajubi heran yang sesuai dengan Tuhan itu. Ta'ajub. Wal yadaini dan dua tangan. Bi ma'ani taliku bizatihi sesuai dengan zat dia. Zat ialah mana? Tangan Tuhan lah mana? Zat Tuhan lah mana? Zat Tuhan ayat alih tangan kau tak alih lagi. Tangan sifat. Begitu wal qadam. Kata-kata kaki. Tapak kaki-kaki kan. Tuhan tu hadis kata Tuhan tu tak. Dan aku tanya tu. Penuh rugi tu mana kita? Nak tambah ke saya tambah? Sesuai dengan dia. Wasurah. Sebut surah pun sesuai dengan dia. Mana tu ma'ani taliku bihi. Tak kata. Bukan kata suratullah mislu suratin nah tak boleh tu. Alaupun ala suratih itu lain bagaimana mana mislu. Nampak tu? Wa ghairi zalika lain pada tu ikutlah lain lagi ada lagi ni ayat mereka wa hadza wal aslamu fil aqidah. Ni lah hak tu bersama dalam akidah tapi atas selamat. Okey nak pergi jalan selamat kita tahan. Nak pergi cari jalan tak selamat. Kita boleh tak hormano, tak ada tangan, tak ada suka, tak ada marah, tak ada sudahlah tu. Nampak dah tu? Tu dia. Jelas tak ayat dah dia rasakan macam ni. Dia makhluk. Dia makhluk tu dia jadinya. Pucuk besar dia khalik dengan makhluk. Tangan tak serupa tangan makhluk gitu kan. Jadi buat isti'arah maknanya haddah musyabah ilmu balaghah ilmu Allah ma'ani baja badan itu untuk nak bina nak faham Quran bukan nak kita tolak Quran. Jadi hak atas syarah ni duk mai isti'arah maknanya haddah tu istilah tu hak tu nak pergi ekak Quran nak pergi ekak sifat tangan. Seolah-olahnya kalau hak atas betul kata Dr. Wahbah Zuhaili ni tak sih. Tak sih pakai isti'arah tak sih sebab sifat tangan saya tak boleh hadis sebab dalam akidah dia kecil khas dah. Boleh ada ini. Tak kira. Bab akidah ni kita kelip pada akidah dia. Dia kecil bab akidah ni lebih utama daripada dia tafsir Quran. Kalau ia ada dua. Ni tafsir ayat Quran ni bab kecil akidah dia. Akidah kita nak kelip pada hak tu. Faham kalau kita tengok mana dulu kita. Tafsir dia dengan hak bid'ah munkarah ni. Piak dia. Ni dia. Pada tu yang mati. Kena tengok dan kalau nak pakai nasih masuk pun boleh. Nak pakai kaedah supaya apabila dulu clear kira je ke mana. Dua ni belaga berkata ada. Hak ni kita misal kata lagi tak ni suruh orang kata suruh apa. Petang ni kita suruh ke pihak. Pelaga dua ni hak mana kedua nak dia. Hak ni dia nampak hati je. Pihak tengok atur kita ada. Mana kaca ya dulu fokus dia baca ayat Quran nanti kita buat sakut dengan ilmu balaghah makni bayar badai dia akal sifat tangan tak kenal lah tu. Tengok ni. Lebih aling lagi ni walaupun kita halus Zahratul Murid ni ulama ni aling mati dulu tekah apa tu tahu lama mana baru mati ya ni. Dr. Wahbah Zuhaili ni tu apa baru mati siapa lagi 2 tahun dak lagi tak siapa 2 tahun lagi baru mati ya. Jadi dia hak ni mati lama kita Zahratul Murid kita nak mengaji tu hampir beratus tahun dah. Dia kata kena sini Zahratul Murid ni ayat sini dia katanya ayat Quran lah. Tentang masalah ayat ni makin wajah perman Allah Ta'ala wajah buku wajah Rabbika ni mana ya Allah katanya ada pun atas mazhab salah tadi dia ni Zahratul Murid fi aqaidit tauhid kita pondok kita apa ikut nak panggil kita pondok kita sekolah kita tadika apa ikut asal kata kita hang ulama kita tulis tu ayat betul sudah tak ada nak beza dah kita sekolah kita pondok kita kata tulis belaka pun. Tapi kalau orang nikah dua tu kau macam mana ngaji pondok tu ngaji jamiah tu senin sedak tu. Wasa sebelah tu kurang sikit ada. Saya alhamdulillah boleh nikah dua tu.
Tahu kita ngaji pondok dengan ngaji jamiah ni. Ada pun atas mazhab salah, maka berkata mereka itu fiya. Mazhab salah tu lah. Bagi Allah tu tangan dan muka. Tuhan ada tangan dan muka, tetapi tiada kita ketahui akan hakikat keduanya. Lah mana hakikat muka Tuhan, lah mana hakikat tangan kita tak tahu. Hak kita tahu hak kita ya. Dan tiada tangan itu seperti tangan makhluk. Tak tahu betul. Tangan Tuhan bukan seperti tangan makhluk. Yang kena bahasa tangan Tuhan tak seperti tangan sika, tangan Tuhan tak seperti tangan kuda, tangan hak tu mudah tu nak tafsir ya. Lah itu nak tafsir hurai ayat tak serupa, segi tak serupa tu. Tak serupa tu ya banyak cuk. Apa kata puak ni pegailah tu ya, tangan kita tak serupa tangan kera. Dah bukan mana gitu. Hak tu tafsir nak ayat tu wajah tak serupa tu je banyak. Tapi habis tu lagi tak kita kata potong terus dah. Dengan maknanya apa? Bagi Allah itu tangan dan muka, tetapi tiada kita ketahui akan hakikat, dan tiada tangan itu seperti tangan makhluk semua dah. Tangan tak seperti tangan makhluk. Dia kata dan tiada muka itu seperti muka makhluk. Maka bawah habis dah. Tak gitu. Itulah hak sungguhnya. Ada mana tafsir tak serupa muka kuala, tak serupa muka batas, tak serupa muka rumah tafsir nak bami tafsir nak hurai tak serupa ya. Bukan kata apa ni tak serupa baik tu ya. Dah tu. Hak tu hak hurai je dia panggil. Hak pegangnya tu nak tak serupa makhluk dah. Mana gitu. Dia kata situ, maka serahkan pekerjaannya dah hakikatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih pak kalah serah molek. Hati-hati tak mau serah tak ada. Kasih pak kalah tak serah molek. Hakikat kalah tu kafiat kalah tak serah tak pak serah sopong. Tu maknanya. Ada bukan sikit. Baik. Ada tahu sifat ni itu wahbah Zuhaili mai dua isti'arah makniyah tosik sebab sifat tangan Tuhan ni. Kitab dia ni. Kitab Syekh Zainul Abidin Muhammad Fatani ni. Jelas mai royak tentang masalah tangan Tuhan tu muka 43. Tu dia. Dia royak ayat muka ayat tangan pun cukup dah. Tu dia. Yadullah fawqa aydihim. Bermula tangan Allah di atas tangan mereka itu. Ini sebab kata tangan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal oleh muka Tuhan engkau. Tak ada. Nak ayat kata semua tu mari ayat ni mari sebab. Tak ada. Ayat tu jelas kita cari pun sebut. Kita serak. Dia tu Syekh Zainul Abidin lagi kita naji. Mari tengok lagi kita serak pula Durus Samin. Mari kecek juga pada muka 45 pula. Lah mana? Yang kita tanya masalah sifat ni. Dia katakan tu. Adakah yang nafi sebagaimana nafi ti'arah makniyah ni? Bukan tak pandai balagu, yang ni lebih pandai pada Dr. Wahbah lagi kalau kira. Tu dia. Walaupun dia tu tak ada kita Arab pun, kita Jawi pun, dia orang ulama dulu lagi, mana kata. Tu maknanya. Dia kata sini lah mari kita tengok. Dia kata sini. Dan wajib kita etika akan seperti barang yang ada pada zahir katanya. Zahir ayat satu lah. Dan pada hakikat kita jauhkan segala kekurangan. Benda nak apa kurang ni tak. Seperti kata Imam Malik katakan, kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Tahu dah di atas, tapi hakikat atas dah mana nasbahnya. Nasbah kita boleh hoyaknya. Seperti kita kata Allah di atas. Di atas segala makhluk. Atau di atas rah pun tak apa, atas segala makhluk pun tak apa. Ada habis tu kata Imam, ada kitab Bahrul Kalam bagi Syekh dia nama Bahrul Kalam, kitab Syekh Safi tu dia katanya fauqa kulli makan. Wallahu fauqa kulli makan. Allah Taala tu atas daripada segala tempat atas. Di mana tempat atas, di mana tak atas tu. Dia panggil kecek dah tu. Tuan kita ni kata Allah di atas tu, tetapi tiada seperti di atas segala yang baru. Bukan segala yang baru kena tupai tepak, kena tupai tepak, kena ambil tepak satu jiring kepada jiring. Itu. Dan Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baru. Orang sudah bukan seperti tangan mutus, seperti tangan sikat dah. Itu syarah saja, seperti tangan baru dah apa-apa. Dan Allah bermuka, tiada seperti segala muka yang baru. Tu. Maka hakikatnya ia yang mengetahui itu, yang tahu kanak dia. Dan wajib atas kita tanzihkan, menyerupa dengan baharu pada hakikatnya. Hakikat tak serupa dengan baharu, maka tidak mengapa muafakat pada nama. Nama tak apa. Inilah Muzak Salah radhiyallahu anhu. Ini Muzak Salah. Nampak dah tu? Tu jelas. Muzak Salah tu kita aku lah, kita tak aku, tak acah. Tu maknanya.
Walaupun dia royak juga hak khalah tu, tapi kita tengok sini juga mana kita nak hak lebih selamat, hak kita hak betul dengan Quran hadis tu, dua tu ya. Nampak tu deh? Dan sepatutlah kadang mata kita ambil atik dak atik betul. Sebab kita royak dah supaya kita nak ambil bunga masuk dalam kebun. Bunga yang banyak, ada warna segar, ada tak segar, ada buruk, ada ketong, ada kita ambil molek. Nabi pun suruh satu lah. Kita. Kata bin Salih Hamid Masa, lafa tu salah molek. Wajan bil bin ataman, khalafa jauh. Mereka nampak bid'ah itu. Benda tu. Ni nak ayat katanya untuk pak perkara yang kita dapat dengar daripada ahli ilmu tu, ya ayat tu tak betul dengan kita ulama Jawi kita tak betul dengan kita hak saya baca sana, saya mesti kena jauh ayat lah. Kalau tak ayat jadi mana satu salah lah bagi saya ni. Apabila timbul benda bid'ah tu kena tolak lah. Lebih lagi bid'ah dah lebat akidah kita panggil. Tapi kita kata bid'ah dia mengatakan sunnah lagi lah. Pakat baca dengan insya-Allah taala. Saya tu. Kita pun bebas. Dia mana royak mana royak lah main apa. Hak kita kata sana supaya lah. Kita ada hadiah ada apa kalau dia mau royak benda molek kita terima. Ni so pun tak kena dua tak kena apa kok mananya. Itulah lebih kurang silap sama kita istighfar. Kita harap kata pendengar ni walaupun tak sedap dengar pun insya-Allah kita boleh faedah bersama. Setengah-setengah tak puas hati dengan saya tak apa, bila tak puas hati gilah, tapi ayat tu saya kira tu saya baca adalah nusus bukan daripada saya sendiri dak. Dia mau puas tak puas hati surahlah dia mau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya harap dia mau tu niat hati ikhlas apabila kita dengar orang mengajar, orang ceramah pun ikhlas. Mudah-mudahan tahu nampak kita benda sebenar tak sebenar tu boleh nampak. Kalau benda tak sebenar tu hati kita tak boleh terima dah. Kerana fitrah manusia suka benda sebenar dan dia terikat dengan benda sebenar walaupun lambat. Dengar dulu kalau benda sebenar tu insya-Allah taala boleh terima insya-Allah taala. Cukup sekarang dulu pada hari ini. Salah salam istighfar, akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalih.